أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau, barisan ahli jawatan kuasa surau, barisan para imam, para bilal, para asatizah, para ilmuwan seterusnya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah naungan para malaikat, kerana kita diberikan kelapangan masa untuk kita duduk sebentar antara maghrib dan isyak, untuk kita mendengar sedikit sebanyak peringatan ataupun hadis-hadis Nabi, bahkan juga ayat Al-Quran sebagai pengajaran bagi kita semua. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung bacaan kitab kita Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim, karangan Dr. Abdul Fattah Abu Ghaddah, di mana kitab ini membincangkan tentang 40 teknik ataupun 40 uslub pendidikan ataupun dakwah ataupun pengajaran dan ta'alim lah, yang kita boleh amalkan, yang kita boleh laksanakan, yang kita boleh praktikkan. Kerana Nabi ini, hadirin hadirat, merupakan muallim yang terbaik, merupakan pendidik, merupakan guru, merupakan penamaan ayah ataupun merupakan murabbi yang terbaik. Kadang-kadang ada beberapa uslub yang kita sendiri pernah laksanakan, sedangkan Nabi awal lagi telah tunjukkan kepada sahabatnya, kepada kita semualah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah kita akan sambung pada uslub yang ke-31. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Uslub ini kita telah bincangkan pada sebelum raya hari itu, sebelum bulan puasa lah. Yang mana uslub ini ada dua contoh. Kalau kita boleh review balik, kita boleh murajaah balik, apakah yang disebut pada uslub yang ke-31 ini, ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bil wa'dhi wa tadhkir, pendidikan ataupun pengajaran Nabi dengan dua cara. Pertama, Nabi menerapkan elemen al-wa'dhu, iaitu mau'izah, Nabi memberi nasihat. Wa tadhkir, setelah Nabi memberi nasihat yang mungkin menyentuh jiwa, ataupun Nabi membeli jiwa lah, melunakkan hati para sahabat ataupun mad'unya. Kemudian Nabi iringkan nasihat tersebut dengan peringatan, at-tadhkir, peringatan yang boleh membangkitkan daripada kita yang mungkin alpa ataupun leka. Kalau kita refresh balik pada contoh yang pertama, Nabi menggunakan pendekatan yang melunakkan jiwa para sahabat. Sebelum Nabi memberikan peringatan ataupun mesej, Nabi membuat hati ataupun jiwa para sahabat lunak ataupun terasa sayu. Kalau boleh disebut di sini hadis Irbad bin Sariyah, yang mana Irbad menyebut di sini nasihat Nabi tersebut
sampai menyebabkan dharafat minha al-uyun, menyebabkan mata-mata sahabat ni mengalir dengan air mata. Wa wajilat minhal qulub, dan hati-hati mereka ni terasa sayu. Seolah-olah itulah nasihat yang terakhir yang Nabi nak sampaikan. Setelah Nabi melunakkan jiwa para sahabat, mad'unya, anak muridnya, kemudian barulah Nabi menanam dengan mesej-mesej yang penting. Macam kita lah nak mendidik anak kita, nak mendidik pelajar kita, ataupun nak mendidik, nak mengajar orang di bawah kita, staf-staf di bawah kita. Ada masa kita kena lenturkan, ataupun kita kena kena beli jiwa lah, ataupun kena bermain dengan emosi. Barulah mesej yang kita nak sampaikan itu kena pada jiwa mereka. Berbeza dengan contoh yang kita akan bincangkan pada malam ini, iaitulah pendekatan Nabi yang agak keras, yang agak tegas, sampai menyebabkan para sahabat rasa cemas. Tengok pada contoh yang kedua ni. Rawa Muslim wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Siapa dia Jabir bin Abdullah ini? Yang mana Jabir bin Abdullah ini, hadirin hadirat, merupakan sahabat dalam kalangan Ansar yang paling awal memeluk agama Islam. Sebab sahabat Nabi ni ada dua grup, ada dua kumpulan. Pertama disebut sebagai Muhajirin. Ini mereka lagi awal lah, lagi senior lagi. Muhajirin yang peluk agama Islam sebab tu dekat Mekah lagi. Yang kedua ada kumpulan Al-Ansar, iaitulah sahabat yang terdiri dalam kalangan mereka yang hidup dekat Madinah. Dan Jabir ini, hadirin hadirat, merupakan sahabat yang tergolong dalam golongan Al-Ansar, dan dialah yang menyertai ataupun join peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua. Setelah memeluk agama Islam dekat Madinah, dia pun pergi tunaikan haji dekat Mekah. Tunaikan haji kat Mekah, dia jumpa Nabi kita, untuk berbai'ah lah, untuk sampaikan ataupun memberi taat setia dengan Nabi kita. Sebab itulah kebanyakan hadis-hadis tentang Bai'atul Aqabah akan lalu riwayat Jabir bin Abdullah. Dan Jabir ini, hadirin hadirat, merupakan sahabat yang digelarkan sebagai Al-Mu'ammarin. Sahabat yang digelarkan sebagai Al-Mu'ammarin dengan makna kata sahabat yang panjang usianya, yang mana dia hidup sampailah hampir 100 tahun. Dia sempat melalui zaman Nabi, sempat melalui zaman khalifah, sempat melalui zaman tabi'in. Sebab itulah kebanyakan hadis-hadis para tabi'in, para sahabat akan jumpa dengan Jabir ini untuk dapatkan hadis. Dan spesialnya, hadirin hadirat, Jabir bin Abdullah ini merupakan sahabat yang menghimpunkan dua ciri-ciri. Biasa ada sahabat Nabi ini yang fokus kepada peperangan, seperti Umar Al-Khattab, seperti Abu Bakar, seperti 4 khalifah itulah, yang mana empat ataupun sahabat-sahabat yang fokus kepada jihad ataupun peperangan ini, jarang-jarang sekali kita jumpa sanad bersambung dengan mereka ini. Dan ada sahabat Nabi yang sifatnya dia akan sentiasa mendampingi Nabi, sentiasa ikut Nabi. Antaranya Anas bin Malik, antaranya Abu Hurairah, antara lain Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Sebab itulah kebanyakan hadis-hadis kita jumpa nama-nama ni. Sebab mereka ni fokus untuk dapatkan ilmu direct daripada Nabi kita. Tapi Jabir ini, hadirin hadirat, dia menghimpunkan dua sifat ini. Dia adalah pahlawan dan dia juga antara ilmuwan yang sangat ulung. Di antara sahabat Nabi lah, Jabir bin Abdullah antara pahlawan dan juga ilmuwan yang sangat terkehadapan. Kembali kepada hadis kita ni. Qala, telah berkata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aynahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala menyampaikan khutbah,
Tak, mata Nabi akan kemerahan. Ihmarat ainahu. Tak, mata Nabi akan kemerahan. Tak, seolah-olah khutbah yang Nabi nak sampaikan itu mesej yang sangat penting untuk dicaknakan ataupun untuk kita ambil perhatian. Wa ala sautuhu, dan suara Nabi tinggi. Nak cakap pentinglah mesej ni. Washtadda ghadabuhu, dan perasaan marah Nabi membuak-buak. Perasaan tegas Nabi membuak-buak. Kita tengok apakah mesej tu kan. Hatta ka'annahu mudhiru jaishin, seolah-olah Nabi ni nak memberi peringatan di hadapan tentera. Sedangkan tu khutbah Jumaat, orang dalam suasana nak solat, tapi seolah-olah suasana pada waktu itu Nabi nak memberi peringatan ataupun amaran di hadapan tentera Islam yang nak pergi berperang. Wa yaqulu, dan Nabi pun bersabda, sabbahakum wa massakum, musuh akan serang kamu pada waktu pagi, dan musuh juga akan serang hendap kamu pada waktu petang. Dengan makna kata, nasihat yang Nabi nak sampaikan ini seolah-olah seperti musuh yang akan serang kita bila-bila masa sahaja. Penting. Apakah dia? Wa yaqulu, dan Nabi sabda lagi, bu'ithtu ana was-sa'ata kahataini, aku diutuskan bersama dengan as-sa'ah, bersama dengan hari kiamat, kahataini, seperti dua ini, seperti dua jari lah. Wa yakurunu baina isba'aihi, dan Nabi pun rapatkan antara dua jarinya. Nak ceritanya, sejak kebangkitan Nabi sehingga dengan hari kiamat sangat hampir tempoh masanya. Cuma tak tahu bila kan. Tak tahu bila. Sebab itulah dalam Quran Allah sifatkan kiamat ini dia akan datang kepada kita dalam keadaan mengejut. Illa baghtatan. Dia akan datang kepada kamu semua, kepada kita semua, melainkan dalam keadaan mengejut. As-sababati wal wusta, Nabi rapatkan antara jari jari telunjuk dan jari tengahnya. Wa yaqulu, dan Nabi pun sabda lagi, amma ba' fa inna khairal hadithi kitabullah, dan sesungguhnya sebab baik perkataan ialah kitab Allah, Al-Quran lah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebab baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan makna sunnah Nabi lah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan ataupun seburuk-buruk perkara iaitulah perkara yang diperbaharukan dalam urusan agama lah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap perkara yang bid'ah, perkara yang baharu dalam urusan agama, Nabi sifatkan sebagai dhalalatun, iaitulah hukumnya sesat. Thumma yaqulu, kemudian Nabi pun sabda lagi, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi, saya lebih lebih berhak, lebih layak dalam diri setiap orang Muslim daripada dirinya sendiri. Ini satu uslub yang sangat cantik. Setelah Nabi sampaikan mesej yang agak tegas sampai menyebabkan mungkin para sahabat rasa cemas, rasa takut, tapi Nabi akhiri ketegasan tersebut dengan satu ucapan yang boleh melunakkan balik jiwa mereka. Nabi sendiri yang offer perlindungan, ataupun Nabi sendiri yang offerkan tanggungjawab untuk Nabi lindung mereka. Ana aula bi kulli muslimin min nafsihi, kata Nabi. Sayalah yang lebih layak kepada diri orang Islam daripada dirinya. Man taraka malan fali ahlihi, barang siapa yang meninggalkan ataupun telah wafat, telah meninggal, dan dia meninggalkan ahli keluarganya. Man taraka mal fali ahlihi, barang siapa yang meninggalkan harta, yakni harta pusaka lah, fali ahlihi, maka bagi ahli keluarganya. Wa man taraka dainan aw daya'an, dan barang siapa yang meninggalkan hutang ataupun daya'an, meninggalkan ahli keluarga dalam keadaan tak ada sumber pencarian, fa ilayya wa alayya, maka perkara tersebut sayalah yang akan tanggungjawabkan dan sayalah yang akan pikul perkara itu. Ni satu bentuk uslub yang sangat menarik yang kita boleh laksanakan. Dengan makna kata hadirin hadirat,
dalam ketegasan Nabi, ketegasan seorang pendidik, tak mestilah disulamkan dengan disulamkan dengan kelembutan. Yang mana pada awal tu Nabi memberikan amaran tentang hari kiamat. Sampai merah mata Nabi, sampai tinggi suara Nabi. Yang mungkin perkara itu boleh menyebabkan sahabat rasa takut. Tapi Nabi cover balik ketakutan, kecemasan itu dengan satu ucapan yang boleh melembutkan balik hati mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam satu hadis ini terdapat banyak pengajarannya. Sebelum itu kita sentuh sedikit tentang uslub dakwah. Yang mana hadis ini, hadirin hadirat, dia berbeza dengan hadis yang sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya, hadis Irbad bin Sariyah, Nabi menyampaikan mesejnya dengan cara kelembutan. Nabi melunakkan hati para sahabat terlebih dahulu, sampai menyebabkan air mata mereka bercucuran jatuh, sampai menyebabkan hati mereka terasa sayu. Dan berbeza pula dengan hadis ini, Nabi sampaikan mesej dengan ketegasan dan juga kekerasan. Dengan makna kata, hadirin hadirat, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang mak ayah contohnya, dalam kita nak sampaikan nasihat, kena tepat pada konteks ataupun masanya. Kalaulah kita nak sampaikan nasihat ataupun peringatan tentang aspek integriti contohnya, tentang aspek apa lagi, SOP ataupun dasar-dasar dalam syarikat kita contohnya, tapi kita duk gelak ketawa, duk berjenaka, mungkin orang di bawah kita rasa perkara ini tak penting. Itu yang berlakunya pelanggaran SOP, pelanggaran integriti, pelanggaran undang-undang dasar dan sebagainya. Tapi dalam aspek nak menghargai seseorang, kita pun bertegas, kita pun salahkan orang sana di sini, itu tak kena cara juga. Maka nasihat yang kita nak berikan ataupun teguran yang kita nak berikan adalah kena dan tepat pada konteks ataupun masanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kalau kita buat apa juga aktiviti, contohnya APC anugerah perkhidmatan cemerlang, kita nak menghargai staf di bawah kita contohnya. Tapi dalam program tu kita berucap, kita salahkan, orang ni buat kerja tak betul contohnya, kita duk salahkan orang sana sini. Elok kita nak menghargai staf kita, in the end program tersebut staf akan rasa tak kena ataupun rasa tak betul dengan ucapan bos kita contohnya. Maka ucapan ataupun nasihat yang lunak kena tepat pada masanya. Sebab itulah hadirin hadirat, satu teori psikologi minda yang diperkenalkan oleh Dr. Law tersebut, prestasi seseorang meningkat dengan rangsangan mental dan emosi. Sebagai contoh, kalau kita sebagai seorang pendidik asyik tegas sahaja, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak salahkan anak kita, padahal mungkin normal kan, buat salah sikit kita pun terus tengking dia. Boleh jadi perkara tersebut akan efek kepada minda ataupun emosi mad'u kita, dan boleh menyebabkan dia rasa anxiety, dia takut nak buat apa jua tugasan ataupun perbuatan. Sebab apa? Sebab dia rasa takut dengan orang atas dia. Tapi kalaulah kita ni jenis yang sentiasa relax, santai, maka dia akan menyebabkan prestasi orang di bawah kita ataupun mad'u kita jatuh juga. Sebab apa? Mungkin dah anggap lekeh bos kita kan, asyik gurau aja, asyik gelak aja. Maka keseimbangan dalam dalam nasihat ataupun dalam mesej yang kita nak sampaikan perlulah seimbang. Ketegasan sampailah bukanlah sampai membinasakan, tapi cukuplah sampai kita membina. Kata apa, ketegasan hendaklah membina tapi bukanlah membinasakan. Tapi kalau sampai membinasakan, orang pun rasa takut nak berurusan dengan kita sendiri. Dan dalam hadis ini juga, hadirin hadirat, Nabi menerapkan elemen, kalau kita sebut dalam bahasa Inggerisnya, the iron fist in a velvet glove. Tangan yang besi disarung dalam sarung tangan yang baldu lah. Dengan makna kata dalam ketegasan artinya kelembutan. Itulah yang Nabi terapkan dalam hadis ni. Yang mana pada awalnya Nabi seolah-olah nak memberi nasihat, amaran di hadapan tentera, mundirul jaishin.
Tapi di akhir di akhir hadis ini Nabi sendiri offerkan bantuan ataupun perlindungan. Ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Dengan makna kata kita sebagai seorang ayah contohnya. Nampak anak kita buat salah, kita pun maki dia contoh. Kita marah dia. Kalau termas sekarang melalak kan contoh. Maka kalau kita duk marah dia, tanpa kita bimbing dia, kita guide dia, boleh jadi dia akan rasa takut, dia akan rasa anxiety lah. Tapi kalau kita nampak anak kita buat salah contohnya, mak, ayah nampak kamu ni buang sampah merata contohnya. Ataupun mak, ayah nampak kamu ni susah nak jawab soalan math contohnya, soalan sains contohnya. Kalau kamu ada masalah, jumpa ayah. Ayah boleh bantu tolong selesaikan. Contoh kita offer kita punya bantuan. Barulah dia akan rasa dibimbing ataupun akan rasa adanya orang yang dia nak nak berpaut. Itulah yang Nabi tunjukkan dalam uslub ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam Quran sendiri Allah sendiri menggunakan elemen yang sama. Satu ayat yang mana Allah sebut ya'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah akan kamu bahawa Allah ni sifatnya apa? Syadidul iqab. Sangat tegas dalam segi dari segi iqab, dari segi balasannya, wa annallaha ghafurur rahim. Tapi dalam masa yang sama Allah juga disifatkan sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, Rahim, yang Maha Mengasihani. Dengan makna kita sebagai seorang hamba dalam ketegasan ataupun keadilan Allah itu ada sisi yang Maha Pengampun bagi hamba-Nya, kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga Nabi menunjukkan satu satu teori disebut sebagai the isolation effect. Sebab para sahabat kenal Nabi ni sebagai seorang insan yang sangat lembut. Nabi kan seorang yang sangat lembut, seorang yang sangat rahmah contohnya. Tapi tiba-tiba Nabi tunjukkan sisi ketegasannya. Maka kalau kita kira minda manusia kan, kalau dah sentiasa biasa dengan satu perkara itu, kita akan rasa tak ambil indah. Tapi kalau benda yang jarang-jarang berlaku, benda itulah yang kita akan ingat. Kalau kita ikut graf kan, kalau kita setiap hari makan roti canai je, sarapan setiap pagi kan, tiba-tiba satu bulan tu kita sehari kita makan nasi lemak. Maka nasi lemak tu lah yang kita akan ingat. Sebab apa? Kalau minda manusia ni dia ibarat macam satu graf lah, sama je, tiba-tiba spike tinggi. Spike tinggi itulah yang kita akan ingat. Macam itulah Nabi kita. Yang yang sahabat kenal sebagai seorang yang sentiasa lemah lembut. Tiba-tiba satu ketika Nabi tunjukkan sisi ketegasannya. Maka mesej ataupun waktu itulah para sahabat akan ingat sampai bila-bila. Macam gitulah waktu kita kecil dulu kan. Setahun duduk rumah je. Tiba-tiba satu hari, satu weekend, tiba-tiba ayah kita bawa kita pergi bercuti kan. Maka momen itulah yang kita akan ingat sampai bila-bila. Sebab minda kita akan spike tinggi. Tiba-tiba kembali asal. Itulah seolah-olah Nabi nak ajar kepada kita dalam nak memberi nasihat yang berbentuk ketegasan, perlu tepat pada masanya. Kalau kita ni jenis yang sentiasa bertegas, maka nasihat kita tersebut mungkin akan rasa biasa. Tapi kalau kita ni jenis yang yang seimbang, tak terlampau tegas sangat, tak terlampau santai sangat, tapi tiba-tiba satu masalah berlaku dekat tempat kita pun bertegas. Maka ketegasan itulah yang orang akan ingat sampai bila-bila. Sebab minda manusia ni biasa dia akan senang ataupun akan kekal ingat perkara yang jarang-jarang sekali berlaku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum hakam yang terkait pada hadis ini. Kalau tengok bawah dalam ta'liq di bawah ini, yang mana para ulama mengistimbatkan hadis ini sebagai beberapa hukum ataupun ciri-ciri khutbah yang berkesan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam satu bab,
disebut sebagai bayanu kaifiyati khutbatin nabi. Keterangan tentang cara-cara bagaimana khutbah nabi. Bahkan dalam kitab Bulughul Maram, hadis ini diletakkan dalam satu bab, ba'du sifatil khutbati wal khatib. Sebahagian sifat-sifat khutbah dan sifat-sifat para khatib. Dengan makna kata, hadis ini menonjolkan ciri-ciri khutbah yang berkesan. Dalam kitab Bulughul Maram, dia menggariskan ataupun dia mengistimbatkan 4 ciri-ciri khutbah yang berkesan. Yang pertama, sunat untuk meninggikan suara. Sebab Nabi sebut dalam hadis ini, Jabir bin Abdullah sifatkan khutbah Nabi sebagai wa'ala sautuhu. Khutbah Nabi tinggi suaranya. Dengan makna kata, para khatib ataupun para yang menyampaikan khutbah itulah disunatkan untuk meninggikan suara. Dengan tujuannya apa? Iqazun niyam, untuk mengejutkan orang-orang yang sedang tidur. Boleh jadi kalau kita ni sentiasa tidur waktu khutbah, tak mungkin khatib ataupun khatib pada waktu itu tak menjiwai teks yang dia duk baca tu. Sebab itulah beza berkhutbah dan juga membaca khutbah. Kalau orang yang betul-betul berkhutbah, dia akan menjiwai teks itu meskipun dia baca teks itu kan. Yang kedua, antara ciri-ciri khutbah yang berkesan menurut hadis ini, iaitulah para khatib hendaklah menjiwai teks. Bahkan hukumnya sunat muakkad di sisi mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Mana-mana ayat tentang amaran, hendaklah tinggikan suara. Mana-mana ayat tentang ataupun mana-mana teks tentang berita gembira, contohnya tentang syurga ke, tentang ganjaran pahala ke, maka hendaklah dilunakkan suaranya. Dan ciri yang ketiga khutbah yang berkesan, iaitulah mestilah disifatkan sebagai qasdan, iaitulah pendek dan padat. Khutbah Nabi ni, hadirin-hadirat, dia tak melewah sangat, dia tak panjang sangat. Khutbah Nabi ni, kalau tengok dalam hadis ni, cukup sekadar tu je. Bu'ithu ana wasa'ata kahataini, sampailah ana aula bikulli mu'minin min nafsihi, habis. Sebab tu dalam satu hadis lain, Jabir sifatkan khutbah Nabi ni sebagai apa? Sebagai kuntu usalli ma'a Rasulillah, fakana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Mana Jabir pernah solat bersama dengan Nabi, dan adalah solat jemaah Nabi itu qasdan, dan khutbah Nabi pun qasdan. Dengan makna apa? Tak panjang dan tak terlampau pendek sangat. Bahkan hadis daripada Ammar bin Yasir, inna tula salatir rajuli wa qisari khutbatihi. Nabi sebut, sesungguhnya panjangnya solat seorang laki-laki dan pendeknya khutbahnya, maniyatun min fiqhi, satu bentuk cetusan kefakihan ilmunya. Fa'atilus salah, Nabi sebut, maka panjangkanlah akan kamu akan solat. Waqsuru al khutbah, dan ringkaskanlah khutbah kamu. Maksudlah kalau tengok dalam khutbah jaiz kan, tak paling pun 10 page. Kalau panjang pun 11 page. Itu termasuk doa kan. Kalau nak kira khutbah yang pertama tu mungkin dalam 6 ke 7 page je. Yang berbaki tu lebih kepada doa, tak lebih kepada tahmid dan alhamdulillah rabbil alamin, semua itulah. Khutbah ni kena pendek dan ringkas. Yang penting solat tu hendaklah panjang supaya apa? Supaya boleh meraihkan jemaah yang mungkin lewat. Dan ciri-ciri yang keempat, khutbah yang berkesan disebut di sini, yang mana ditambah oleh Syekh Saleh Fauzan, disebut intiqaul mawdu'. Tajuk khutbah tersebut mestilah kena pada masanya, pada isu semasa. Kalau nak cerita tentang raya haji, cerita tentang raya haji. Kalau nak cerita tentang apa lagi, tentang integriti, cerita tentang integriti. Kalau nak cerita tentang perpaduan, cerita tentang perpaduan. Kena dengan isu semasa, barulah orang akan celik. Orang akan cakna dengan apa yang khutbah khatib nak sampaikan. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan dalam hadis ini juga Nabi nak sampaikan kepada kita bahawa penting untuk kita memberikan peringatan tentang hari kiamat. Sampaikan Nabi merah matanya, nak sampai perasaan marah Nabi membuak-buak, nak menandakan kepada kita bahawa peringatan tentang hari kiamat ni sangat penting. Seolah-olah Nabi nak memberikan peringatan di hadapan para tentera,
sabbahakum wa massakum, yang mana Nabi sifatkan kiamat ni dia akan menyerang hendap kamu pada waktu pagi ataupun petang. Dan dalam Quran sendiri Allah sampaikan peringatan tentang hari kiamat ni sangat banyak. Dalam satu ayat Allah sebut, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takwalah kamu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan ataupun kekalutan hari kiamat itu satu perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung untuk kita fikir-fikirkan. Bahkan dalam satu hadis lain Nabi sebut, law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, nescaya kamu akan kurangkan ketawa dan banyakkan menangis. Nabi nak cerita tentang kemeluknya hari kiamat itu sendiri. Bahkan kiamat ni bila tak tahu, wallahu a'lam. Sedangkan Nabi kita sendiri dalam hadis Jibril kan, tak kala malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita, mata sa'ah, bilakah hari kiamat? Nabi balas sebalik, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Siapa yang tahu, yang bertanya itulah lebih tahu tentang perkara yang ditanya tu. Dalam satu ayat dalam Quran, kala Allah rakamkan pertanyaan para sahabat kepada Nabi kita, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan para sahabat bertanya kepada kamu tentang bilakah hari kiamat, bilakah akan berlakunya, ayyana mursaha. Kata Nabi, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang bilakah hari kiamat itu di sisi Tuhan aku. Kata Nabi, la yujalliha liwaqtiha illahu. Mana kiamat ini hadirin hadirat takkanlah terzahir melainkan pada waktunya, yang mana Allah jualah yang tahu bilakah waktu itu. Maka tugas kita membuat apa? Membuat persiapan. Setengah orang dia dia duduk kira-kira kan, tak mungkin lagi 100 tahun, tak mungkin tahun 2030 contohnya, tak mungkin tahun 2050 contohnya, duduk kira-kira. Sedangkan tugas kita membuat persiapan dan banyakkan amalan kita. Thaqulat fis samawati wal ard la ya'tikum illa baqtatan. Mana kiamat ini sangat berat bagi langit dan bumi, dan takkanlah sampai tiba kepada kamu melainkan dalam keadaan kamu ni apa? Dalam keadaan mengejut. Kita pun tak ready. Bahkan dalam satu ayat lain Allah sifatkan kiamat ini sebagai apa? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Telah hampirlah perhitungan dalam kalangan kepada manusia itu. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Keadaan mereka ni apa? Ghaflah, lalai. Lalai dengan dengan dunia, dengan komitmen dia. Tiba-tiba sampai saja kiamat. Bahkan zaman sekarang pun banyak tanda-tanda kiamat yang kita telah saksikan. Gempa buminya, peperangannya. Tinggal kita sahaja untuk kita cakna dan tingkatkan amalan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita berhenti untuk laluan azan dahulu, kemudian kita sambung lebih kurang 1 ke 2 pengajaran lagi dan kita sampaikan kesimpulan insya-Allah. Allah Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah. Ati Muhammad wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'ah. Wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara yang seterusnya dalam hadis ini, setelah Nabi memberikan peringatan ataupun nasihat tentang hari kiamat, kemudian Nabi iringkan nasihat itu dengan apa dia? Amma ba' fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyu Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha. Nabi iringkan nasihat kiamat tersebut dengan satu SOP yang sangat penting kita sebagai seorang yang beriman. Iaitulah dengan memegang teguh dengan kitab Allah, yakni Al-Quran, dan juga berpegang teguh ikut segala sunnah Nabi dan jauh daripada segala perkara yang muhdasat, perkara yang baharu dalam urusan agama. Bahkan dalam satu hadis lain Nabi sebut taraktu fikum amrayn. Ini hadis yang terakhir, apa nama satu khutbah yang terakhir yang Nabi nak sampaikan. Taraktu fikum amrayn. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tak akan sesat selagi mana kamu berpegang teguh dengan kedua perkara ni. Apakah dia? Kitabullahi wa sunnata nabihi. Kitab Allah dan juga sunnah Nabi. Dan Nabi iringkan perkara tersebut dengan ancaman ataupun perkara yang dikaitkan tentang bid'ah, perkara yang dikaitkan tentang perkara yang baharu dalam urusan agama.
Sebab itulah urusan agama ibadat kita ni perkara yang disifatkan sebagai tauqifi. Tak mestilah ada dalil, tak mestilah ada dalil umum yang menaungi perbuatan itu. Berbeza dengan perkara yang baru dalam urusan dunia. Tak nak guna phone ke, nak guna AI ke, nak guna nak naik kereta motor ke, meskipun tak ada pada zaman Nabi, maka tu dibenarkan. Tak, sebab Nabi sendiri sebut antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Nak guna kertas ke, nak guna pen, nak guna pensel ke, nak guna, itu semua berkait tentang urusan dunia kita, tentang masalah dunia kita. Nak guna Facebook ke, nak guna AI ke contohnya, maka boleh kita gunakan meskipun tak ada pada zaman Nabi. Tapi perkara yang berkait tentang ibadat, tentang tentang amal fardi kita, maka mestilah ada dalil yang menyokong ataupun yang disandarkan dengan dalil yang sahih lah. Dan dalam hadis ini juga, hadirin hadirat, setelah Nabi memberikan nasihat ataupun peringatan yang berbentuk ketegasan, Nabi akhiri ketegasan tersebut dengan satu ucapan yang yang boleh melunakkan balik hati para sahabat ataupun madu'un. Sebab itulah kita sebagai pendidik, sebagai seorang mak ayah contohnya, kita bukanlah sekadar marah saja ataupun kita meluah saja. Tapi dalam kita nak marah tersebut, kita hendaklah sampaikan guide ataupun kita kena bimbing balik. Kalau kita ada staff di bawah kita kan, setiap hari lewat. Kalau pancing itu lebih pukul 9. Kita pun jumpa dia, mak, kamu ni aku tengok ni setiap hari lewat. Kalau kau ada masalah, meh jumpa aku mungkin boleh tolong selesaikan. Kita sendiri offerkan perlindungan kepada dia. Daripada dia terus takut dan mungkin dia akan berhenti kerja, kita sendiri pergi ke dia, kita selami jiwa dia. Itu ciri-ciri pemimpin yang bertanggungjawab. Dan dalam hadis ini jugalah Nabi pamerkan sifat itu. Bahkan dalam Quran sendiri Allah sebut an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih layak ataupun lebih berhak, lebih dekat kepada mereka yang beriman berbanding diri mereka sendiri. Nabi yang lebih bertanggungjawab terhadap umatnya berbanding diri mereka sendiri. Dan sebagai kesimpulan, hadirin hadirat, mana kita bincangkan tentang uslub dakwah Nabi, tentang ingatan Nabi tentang hari kiamat. Meskipun kita rasa kiamat ni tak tahu bila kan, mungkin lama lagi, tapi sedarlah kiamat yang akan wajib ataupun akan kena kepada diri kita, iaitu apa? Iaitulah kiamat kecil yang disifatkan sebagai kematian. Nabi sebut man mata qad qamat man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang telah mati, maka telah terjadilah kiamat bagi dirinya. Meskipun kita rasa kiamat yang berbentuk kacau bilau, kehancuran bumi, rasa lama lagi ataupun tak tahu bila, Allahu a'lam. Tapi kematian itulah kiamat bagi diri kita. Yang mana kita kena kena sentiasa cakna dan juga persiapkan segala amalan kita. Sebab kematian ini, hadirin hadirat, syaratnya bukanlah tua, tapi syarat kematian ialah kita bernyawa. Betapa ramai zaman sekarang ni yang muda kan, ataupun yang masih sihat, tapi diuji ataupun ajalnya sampai awal, kematiannya sampai awal. Sebab sebab syarat kematian bukanlah kita tua, tapi hendaklah kita ada nyawa, barulah ajal itu akan menerpa dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita diakhiri hayat kita dengan pengakhiran yang baik dan husnul khatimah, dan kita dijauhkan daripada pengakhiran yang buruk, su'ul khatimah. Saya rasa cukup sekadar itu sahaja. Dan uslub yang ke-31 yang dibincangkan pada malam ini, mudah-mudahan dapatlah sama-sama kita praktikkan, dapatlah sama-sama kita amalkan, dan dapatlah sama-sama kita sampaikan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.